Tuan Hajah Nurhani Ismail, mantan adun Serdang dan pegawai masjid yang berusaha Dr. Siti Hafsah binti Idris, pensyarah undang-undang alam sekitar merangkap timbalan dekan hal ehwal pelajar fakulti undang-undang UiTM Shah Alam yang berusaha karya-karya masjid dan ahli jawatan kuasa program sulam yang dikasihi sekalian. Setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kehadrat ilahi kerana dengan izinnya jua dapat kita dipanjangkan masa dan diberikan kesihatan yang sebaiknya kepada kita bagi menjayakan program melestarikan alam sekitar, pembakaran terbuka dan undang-undang alam sekitar di Kampung Sri Aman Puchong dengan yang dianjurkan oleh pelajar Environmental Law program sulam UiTM Kampung Shah Alam dengan kerjasama Frame. Hadirin yang dimuliakan, bagi memberkati majlis kita pada hari ini yang penuh bermakna, marilah kita bersama-sama mengangkat tangan dan mengaminkan bacaan doa yang akan diketuai oleh Encik Wan Abdul Malik bin Wan Abdullah. Majlis dengan segala hormat yang mempersilakan. Terima kasih kepada Ari. Kita mulakan majlis kita pada pagi ini dengan sedikit bacaan doa. Kita mulakan yang umur kita. Syaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Allah, sebenarnya kami berhimpun pada pagi yang berkah ini bagi merafatkan setinggi-tinggi kesyukuran ke atas kurniamu yang tidak ternilai. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang senantiasa bersyukur dengan nikmat yang sedikit. Allahumma ya Karim, ya Rahman, ya Rahim, limpahkanlah rahmat ya Rahim ke atas majlis yang dihadirkan pada pagi ini. Program melestarikan alam sekitar, pembakaran terbuka dan undang-undang alam sekitar Kampung Sri Aman Puchong, anjuran bersama fakulti undang-undang UiTM bersama pihak masjid dan juga pihak Free. Engkau memudahkanlah urusan kami ya Allah. Engkau jadikanlah majlis ini sebagai wasilah untuk kami terus berbakti sebagai khalifah di muka bumi ini ya Allah. Semoga terlaksananya program ini alam sekitar di persekitaran kampung ini dan di Malaysia secara amnya akan bertambah baik dengan bermulanya usaha kecil kami pada pagi ini. Ya Allah, berkatilah majlis kami daripada awal hingga akhir. Ya Hayyu ya Qayyum, kami juga memohon perlindungan daripada kamu dan daripada segala perkara yang mencacatkan majlis kami dan daripada perkara yang melalaikan kami daripada berbuat taat kepada-Mu ya Allah. Kepada-Mu juga kami serahkan urusan kami. Ya Allah, ya Ghani, ya Hamid, kurniakanlah kepada kami anggota, kesihatan anggota, kecergasan minda, ketenangan jiwa, kekuatan semangat. Semoga dengan ini kami dapat mampu mendepani cabaran, berdaya saing dan mampu mengangkat martabat diri, keluarga, agama, bangsa dan negara. Allahumma ja'alna jam'an hadza jam'an maquma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan maqsuma wa la taj'alna fina wa la ma'ana wa la ma'tabi'na syaqiyan wa la matrudan wa la mahruman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, taqabbalallahu minna wa minkum. Amin amin ya rabbal alamin. Majlis mengucapkan terima kasih atas bacaan doa sebentar tadi. Tak baik jika angin tiada lesu, tak berguna jika ada dayung tiada berguna. Tak lengkaplah majlis jika tiada yang berbicara. Tirai ucapan Ahmad pada ini dimulakan dengan ucapan daripada Dr. Siti Hafsah binti Idris, pensyarah undang-undang alam sekitar merangkap timbalan dekan hak ehwal pelajar fakulti undang-undang UiTM Shah Alam. Majlis dengan segala hormat yang bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya ingat saya nak sendiri, tapi
Jadi saya hormati yang lain lah, kan. Yang ahli karya, saya duduk sini. Minta maaf, puan-puan, saya terima kasih terutamanya saya mengucapkan kepada atas kesudian untuk memberikan keizinan kepada pelajar-pelajar kami belajar daripada ISAT dan seperti undang-undang. Pelajar kami ini adalah pelajar luar kampus daripada program Fakulti Undang-Undang dan juga adalah daripada ISAT, Universiti Teknologi Mara. Jadi pelajar ini mengambil mata pelajaran Environmental Law, Undang-Undang Alam Sekitar, dan mereka perlu memberikan kerjasama dan memberikan maklumat berkenaan Undang-Undang Alam Sekitar kepada komuniti. Jadi pelajar-pelajar telah berbincang dan telah memilih Masjid Sri Ahmad ini untuk dijadikan projek untuk mereka mengaplikasi pembelajaran yang telah dipelajari di dalam kelas kepada masyarakat. Dan sebab itu saya memohon kepada pelajar-pelajar ketika perbincangan mereka untuk berbincang dengan pihak masjid, bertanyakan pihak masjid apakah keperluan terhadap komuniti yang diperlukan dari segi undang-undang dan juga kelestarian alam sekitar bagi masyarakat di sini. Dan terima kasih kepada Puan Haja Hanim di atas inisiatif untuk mewujudkan dan membina masjid ini yang sangat cantik. Saya macam bila sampai wow, ini betul-betul melestarikan alam sekitar di mana kita ada unsur air, kita ada unsur hijau. Yang saya teringat dalam surah Al-Rahman ayat 7 hingga 8 kan tentang mizan, kepentingan keseimbangan alam sekitar, yang mana Allah menyebutkan tentang neraca mizan. Jadi inilah yang kita namakan keseimbangan alam sekitar, di mana kita ada pelbagai interaksi yang di dalam alam sekitar. In a way, ini bukan sahaja untuk pelajar-pelajar kami memahami apa yang kita pelajari di dalam kelas, sesi perkongsian antara pensyarah dan pelajar, tapi mereka juga dapat mengaplikasikan apa yang mereka belajar di dalam kelas tersebut. Terutamanya sekarang ni pembelajaran melalui online kan, tak nampak alam sekitar, tak nampak luar. Jadi ini adalah satu platform yang sangat baik di mana pelajar dapat keluar dan dapat berinteraksi dengan alam sekitar, dan alam sekitar yang dipilih pula, lokasi yang dipilih pula sangat-sangat indah, di mana kita ada tasik yang lombong yang telah ditukarkan kepada tasik, di mana pokok-pokok, bila saya tengok banyak dah sebenarnya pokok-pokok di keliling, dan juga bagaimanakah tempat yang akan ditanam nanti selain daripada aktiviti perkongsian antara pelajar-pelajar kami tentang kebakaran open burning, kebakaran terbuka, dan juga ada aktiviti penanaman pokok. Alhamdulillah, program ini bukan sahaja berkolaborasi dengan masjid, tapi juga berkolaborasi dengan FRAME, di mana FRAME telah menyumbang 6 batang pokok untuk kita menambahkan kelestarian yang ada dalam ekosistem dan biodiversity yang ada di sekeliling kita. Kenapa pokok dipilih? Okey, nanti kita akan bincangkan dari segi undang-undangnya sebentar lagi. Pelajar-pelajar akan membentangkan tentang kepentingan undang-undang alam sekitar, terutamanya tentang ekosistem dan juga pembakaran terbuka. Tapi saya berbalik semula kepada kenapa pelajar-pelajar ni nak menanam pokok, berbalik kepada hadis Rasulullah SAW, hadis Bukhari Muslim berkenaan, sekiranya kita menanam pokok dan ada manusia dan juga burung-burung yang memakannya akan menjadi sedekah. Dan itulah adalah sedekah pelajar-pelajar kami ni, insya-Allah berpanjangan, dan juga sesama ahli karya yang akan menanam pokok-pokok itu. Jadi anak angkat kepada ni kan, ahli karya akan jadi mak angkat, ayah angkat kepada pokok-pokok tersebut, insya-Allah akan menjadi sedekah. Jadi saya rasa itu sahaja daripada pihak saya, daripada pihak Fakulti Undang-Undang dan juga daripada ISAT. Kami sangat-sangat mengucapkan ribuan terima kasih ke atas kesudian pihak masjid, Tuan Haji, dan juga kepada Puan Haja kerana menerima
usul kami, apa cadangan kami untuk mengadakan program ini di sini, dan semoga program ini bukan sahaja bermanfaat kepada pelajar-pelajar kami untuk seperti mana yang saya selalu cakap, ini bukan untuk exam, ini bukan untuk peperiksaan, tapi juga untuk kehidupan mereka supaya mereka lebih menghargai dan menghayati kepentingan alam sekitar, tapi juga maknanya manfaat itu dapat diperolehi oleh karya di masjid ini dan juga sekitar penduduk di kawasan ini. Dan ini merupakan satu masjid pertama dan satu-satunya masjid di kawasan Seri Serdang ini, alhamdulillah. Jadi Seri Aman di kampung Don Seri Aman. Okey. Don Serdang. Masjid Seri Aman, Don Seri Serdang. Okey. So terima kasih banyak-banyak. Saya serahkan semula majlis kepada Erin. Majlis mengucapkan terima kasih di atas ucapan sebentar tadi. Seterusnya majlis mempersilakan pengurusi majlis Masjid Kampung Syekh Ahmad Al-Qadir Ustaz Ibrahim bin Mukhtar untuk memberikan ucapan. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Masih pada pengurus majlis dan yang dihormati membaca doa Ustaz Tuan Abdul Malik dan seterusnya kepada pensyarah environment Dr. Sri Hafsah binti Idris dan juga mantan YB Hanin dan seterusnya, hadirin hadirat dan dihormati sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT dengan izin dan limpah kurnia Allah SWT dapat kita berkumpul dan berada di tempat yang mulia iaitulah masjid. Mudah-mudahan perhimpunan dan perkumpulan kita ini diberikan keberkatan oleh Allah SWT. Kami daripada pihak Masjid Kampung Syekh Ahmad sangat berbesar hati dan juga bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada pihak UiTM dan juga FRIM dan juga para pelajar semua di atas kesudian orang kata mengadakan program melestarikan alam sekitar. Jadi kami daripada Masjid Kampung Syekh Ahmad ni memang orang kata sangat berbesar hati lah. Setiap apa orang kata organisasi ke mana-mana pertubuhan yang mengadakan memang kami menggalakkan lah. Satu tempat ni orang kata masjid ni adalah tempat orang kata yang perlu kita marahkan dia. Marah maksud kita hidupkan dia. Jadi orang kata fungsi masjid ialah diimarahkan. Jadi alhamdulillah mana kata kita telah melaksanakan satu tugas ataupun fungsi masjid, iaitu mengimarahkan masjid. Itu memang yang kita tak nak. Ada masjid tetapi tidak ada pengimarahan dia. Jadi ini alhamdulillah kita telah melaksanakan itu. Dan yang kedua, yang ada orang kata firman Allah SWT, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidak kami utuskan Nabi Muhammad SAW melainkan untuk rahmat sekalian alam. Dan untuk Islam ni pula dia rahmat untuk sekalian alam, maksudnya bukan setakat manusia tetapi termasuklah orang kata alam sekitar, termasuk pokok dan segala apa yang tercipta di dunia. Jadi dia menjadi rahmat, sama ada binatang ke semua menjadi rahmat pada sekalian alam, menjadi rahmat. Itu kita gunakan semua. Dan seterusnya yang ketiga saya sebut tentang bagaimana kita melihat keindahan yang Allah ciptakan kepada kita. Kita ni adalah orang kata makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT, yang mesti bersyukur setiap apa yang kita tengok, yang kita sentuh dan kita pegang ke semua itu mesti kita kena bersyukur kepada Allah SWT.
Jadi macam mana cara kita bersyukur? Berdoa kepada Allah setiap apa yang kita dapat dilihat dan juga kita sentuh, dan kita gunakan semua mesti kita bersyukur kepada Allah SWT. Satu doa mudah-mudahan akan memberikan orang kata keberkatan dan memberikan ganjaran untuk kita bila mana kita menyebut doa ni. Okay. Rasa doa itu tak payah ya. Jadi boleh kita amalkan setiap masa ataupun bila mana kita memandang keindahan alam yang Allah ciptakan kepada kita. Iaitulah yang pertama, doa Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Saya ulang lagi sekali. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Makna dia segala puji bagi Allah dengan nikmatnya yang menyempurnakan kebaikan. Jadi bila kita pandang kepada alam ni, dia memberikan kita keseronokan. Macam kita tengok view dekat sini lah. Jadi perlu kita kena bersyukur kepada Allah SWT, kena puji Allah. Gitu. Dan yang kedua iaitulah Subhanaka fakina. Satu lah kot tak payah doa nak cukup banyak pula jadi panjang pula kita ucapan Jadi itu saja, mudah-mudahan saya doakan semoga program ini berjalan dengan lancar dan diberkati oleh Allah SWT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ucapkan atas ucapan sebentar tadi. Seterusnya, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan yang berbahagia Puan Hajah Nur Halim binti Ismail, mantan Adil Sri Serdang, lagi menyampaikan ucapan sekaligus merasmikan program melestarikan alam sekitar kita pada hari ini. Majlis dipersilakan. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Terima kasih Cik Pengerusi Majlis yang saya hormati dan saya kasihi, pensyarah di peringkat UiTM Dr. Ifa, yang saya kasihi pengarah program pada hari ini Dr. Zul Habri, dan juga imam masjid kita Ustaz Ibrahim, dan seluruh jawatan kuasa, pelajar-pelajar di peringkat UiTM dalam grup ini, dan rakan-rakan sahabat-sahabat saya dari penduduk Seri Aman yang sanggup bekerjasama pagi ini ya. Hari ini hari cuti ya. Jadi semua meluangkan masa untuk program ini, alhamdulillah. Begitu juga anak anda saya yang hantar saya tadi ya, sempat bersama, dan alhamdulillah pertama kali saya ucapkan terima kasihlah kepada pensyarah anak anda saya salah seorang ya. Anak yang kedua, dalam anak saya ada 5 doktor ya. Ini yang kedua. Jadi semua profession ada yang berbeza. Jadi itu istilahnya. Jadi alhamdulillah di peringkat frame saya ucapkan terima kasih, sebab saya rasa frame ni tidak berasing lagi, sinonim dengan nama ini. Sewaktu saya menjadi wakil rakyat dulu ya, selalu menyumbang pokok doa lah ya kan, di Majlis Perbandaran Subang Jaya, dan dia memang bekerjasama dengan kami untuk melaksanakan impian di bawah alam sekitar ini especially ya. Jadi alhamdulillah bila pokok-pokok ini macam Ustaz kata tadi memanglah ya, dan kita ucapkan alhamdulillah, subhanallah, yang ini bila kita nampak apa-apa yang cantik yang Allah kurniakan kepada kita. Yang pertama sekali saya nak contoh sini adalah fungsi pokok-pokok ini mengeluarkan oksigen. Dan kita pasti waktu kini COVID-19 ramai yang meninggal kerana kekurangan oksigen.
Yang ini kita mendidik pelajar-pelajar, alhamdulillah di peringkat UiTM. Saya cukup banggalah ya dengan ada environmental law dan sebagainya ini ya. Jadi dapat menggabung jalinkan impian kerajaan terutamanya pada masa kini memang nak menyelamatkan alam sekitar ya, yang mana telah dikotori, yang tanah telah ditebang dan berbagai-bagai. Dan Allah katakan tidak akan aku turunkan bala ini atas sebab kerja tangan-tangan kita ya, tangan-tangan manusia. Sebab ini alhamdulillah di peringkat UiTM saya berbesar hati menyambut kehadiran ini. Bila dipanggil untuk menjadi salah seorang tetamu, saya terus mengaksepkan ya, saya terima sebab saya cukup seronok, terutama buat di masjid. Ini adalah satu keberkatan ya. Berkatnya ilmu ini bukan tak berkat di tepi jalan, tetapi lagi mengimarahkan masjid ini lagi menambah keberkatan. Di keliling kita ini majlis ilmu, malaikat yang berduyun-duyun bersama kita insya-Allah. Cuma tuan-tuan tak nampak lah, kalau nampak habis lari kan. Tapi alhamdulillah hari ini ya Ustaz ya, malaikat yang penuh hari ini ada 3 program di masjid. Sejak masjid ini didirikan seperti mana yang Ustaz kata tadi ya, hampir 7 tahun Ustaz, 2014 ya. 2015 kita bermula. Sehingga hari ini program memang tidak berhenti-henti. Waktu PKP lah stop sekejap ya. Tak ada kelas pengajian, tak ada kelas macam ini. Masjid bukan untuk solat sahaja tuan-tuan. Masjid ini kita perbagaikan, mengimarahkan ya, terutama dalam bulan puasa cukup meriah. Dan ustaz-ustaz yang kita panggil memang untuk memberi pendidikan ilmu pada penduduk setempat khasnya. Ya, ini adalah satu-satu masjid di Kampung Seri Aman yang terbina ya. Waktu alhamdulillah waktu saya memegang tampuk kepimpinan sebagai wakil rakyat di sini ya. Bukan senang tuan-tuan ya menjadi wakil rakyat seorang perempuan. Tanyalah doktor kita ya, macam mana jadi profesor perempuan menghadapi bagai-bagai ya. Begitu juga dengan wakil rakyat perempuan, kita berhadapan dengan berbagai menah tribulasi yang perlu kita tempuhi. Tapi alhamdulillah kita jaga ini untuk keberkatan, bukan kita berjuang untuk kepentingan nama atau diri sendiri, tetapi untuk Islam. Jadi kita letakkan Islam itu ke depan dan insya-Allah yang lain-lain itu akan beres ya. Sebab itu saya selalu ajar anak-anak saya. Yang pertama jaga solat, yang kedua jaga Islam ini bawa ke mana-mana. Ke mana-mana Islam dibawa. Politik jangan dibawa dalam masjid. Jangan dibawa dalam institusi pendidikan. Sebab itu di mana saya duduk di institusi pendidikan, untuk makluman saya juga sebagai ahli lembaga Mahat Tahfiz Selangor ya, IAPIS, dan juga 2 Mahat Tahfiz di KITIS dan MITIS menjadi ahli lembaga. Sebab itu benda ini kita selalu terapkan kepada pelajar-pelajar, mensyukuri apa yang ada di persekitaran, terutama pokok-pokok. Sebab itu Allah melarang kita walaupun kutil pokok waktu kita berhajat, kita kena bayar dam. Sebab pokok-pokok ini memang dalam banyak surah-surah dalam Al-Quran disebut menjaga keharmonian. Ini adalah makhluk Allah. Mereka berzikir ya, cuma kita tak dengar sahaja. Sebab itu saya cukup tahniah kepada kumpulan UiT untuk menanam pokok ini. Ada satu saham ya. Saham kita bukan untuk di dunia tetapi untuk di akhirat juga. Macam tadi ada burung makan, semua ini pahala bagi kita dan insya-Allah ya. Jadi alhamdulillah, sebab orang okey rakyat ni kita tak boleh pegang mikrofon doktor ya. Stop. Jadi saya tengok jam pun memang banyak lagi program yang akan dibuat dan saya memang mengalu-alukan kehadiran. Kalau lain kali doktor nak datang nak buat program apa, dia alu-alukan ya. Sebab tempat ini kita terbuka untuk semua orang, untuk program-program kebaikan. Kalau non-Muslim, saya nak sebut juga sebab pengalaman saya menjadi wakil rakyat, untuk non-Muslim ini tidak salah untuk di kawasan masjid. Tidak ada nas yang mengatakan haram dia masuk masjid. Malah di zaman Rasulullah dulu ada orang Yahudi masuk dalam masjid dan kencing dalam masjid pun ada ya. Kalau tuan-tuan baca sirah akan tahu di sana. Tetapi Rasulullah tidak marah. Begitu juga kita macam mana Rasulullah buat untuk berdakwah ini, kita buka kepada semua kaum. Cuma dia tidak mengkhianati lah, macam masuk ke tempat solat yang tidak menutup aurat dan sebagainya. Tapi kalau di kawasan lapang sebegini, non-Muslim dibenarkan.
ya. Pernah saya buat rasmikan program sunat, ya, berkhatan 100 orang, kita panggil ahli parlimennya Cina, dia masuk, ya. Sebab kita refute lah para ulama kita, dan insyaAllah, ya, boleh kalau non muslim juga nak buat program, ya Ustaz, ya, kalau di kawasan lapang ini. Dan inilah cara kita untuk berdakwah kepada orang non muslim kepada Islam, ya. Banyak kami pergi untuk terutama di Sabah, ya, NGO banyaklah untuk syahadahkan orang asli, orang-orang yang Kristian, ya. Jadi kita menggunakan pendekatan yang sebegini, bukan pendekatan politik. Politik ini hanya sikit je lah, tapi yang kita bawa ke mana-mana. Jadi Dr. Eva minta saya rasmikan program ini, ya. Jadi alhamdulillah juga, terima kasih semua yang menyumbang pada hari ini dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Saya merasmikan program melestarikan alam sekitar, pembakaran terbuka dan undang-undang alam sekitar di Kampung Seri Aman Pucuk di bawah UiTM. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Terima kasih Puan Hajah di atas perasmian dan juga dari Ustaz di atas ucapan. Terima kasih banyak, dan saya mengambil peluang ini, insyaAllah inisiatif yang dijalankan oleh Zuhabri dan juga pengarah dan juga Cik Wak. Okay, mungkin insyaAllah kita akan lebih berkolaborasi dan mungkin kita akan menandatangani MOU supaya program ini dapat dilestarikan untuk setiap semester dan setiap tahun daripada pelajar UiTM sendiri. Okay, insyaAllah. Dan untuk pengetahuan Puan Hajah, di UiTM juga kita ada program tahfiz, mana pelajar-pelajar tahfiz daripada masjid ini Akan para peserta. Majlis ini mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Cik Eri, terima kasih Hajah, terima kasih Ustaz, terima kasih Dr. Eva. Saya selaku pengurusi ataupun pengurusi program, ya, akan memberi sedikit taklimat berkenaan dengan atau cara kita punya sesi kita hari ini. Selepas pada sesi perasmian ni, kita akan mendengar sedikit perkongsian yang akan dibuat oleh dua rakan-rakan kami, iaitu Encik Adi dan juga Encik Mujib. So perkongsian berkenaan dengan perkongsian yang pertama berkenaan dengan alam sekitar, undang-undang alam sekitar dan pembakaran terbuka dari aspek undang-undang bertulis. So maknanya saudara Adi, ya, akan menceritakan tentang aspek perundangan, ya, daripada aspek perundangan undang-undang bertulis, apa yang akta perjelaskan berkenaan dengan pembakaran terbuka, ya. Dan diharap tuan-tuan dan puan-puan boleh bertanya soalan, ya. Soalan kita boleh tanyakan selepas kedua rakan kami memberi perbentangan, ya. Dalam perbentangan tak lama, ya puan-puan, ya, puan-puan dan tuan-tuan, dalam 15 ke 20 minit sahaja, ya. Dan sesi yang kedua akan dibuat oleh Encik Ahmad Mujib berkenaan dengan advokasi undang-undang sivil untuk masalah pembakaran terbuka. Sebenarnya kita akan tengok daripada aspek dua perundangan, ya, daripada dua sumber perundangan bertulis dan juga perundangan sivil, ya. Dan selepas perbentangan tersebut, ya, kita akan adakan quiz. Ini yang akan lebih menarik ni, ya. Kita akan adakan sesi quiz yang mana hadiah misteri akan diberikan, ya, kepada tuan-tuan dan puan-puan, ya, yang terlibatlah. Yang ini akan diketuai oleh Dr. Wan, ya, akan membantu kita untuk menjalankan, ya, urusan dengan aktiviti quiz ni, ya. Diharap tuan-tuan dan puan-puan dapat mendengar perbentangan dengan supaya dapat kita menjawab soalan, ya. Selepas sesi quiz, ya, kita akan adakan sesi cabutan bertuah, kan. Tadi Puan Amila ada memberikan nombor-nombor, kan, ada nombor-nombor yang kita harap akan jadi nombor bertuah, ya. Kita akan ada sesi cabutan nombor bertuah, ya. So nombor tu jangan hilang, ya.
tuan-tuan dan puan-puan, kita akan ada sesi cabutan bertuah ya. Selepas pada itu, kita akan adakan sesi seperti yang dirancangkan. Sepatutnya kita akan adakan sesi penanaman pokok ya. Tapi melihat kepada keadaan tanah ya yang agak berair, yang kami datang semalam untuk membuang air-air yang ada, tapi terdapat mata air ya, di dalam lubang-lubang yang telah ditanam ya, yang telah dikorek ya. Dengan itu kita tukar sikit sesi kita. Kita akan ada sesi penyerahan anak-anak pokok kepada emak dan bapa angkat, ibu dan bapa angkat ya. Kita dah sediakan engraving untuk tuan-tuan dan puan-puan. Ada engraving, ada nama tuan-tuan dan puan-puan pada setiap pokok yang telah diberikan lah ya. So nanti kita akan adakan sesi serahan anak pokok ya kepada kumpulan masing-masing. Dan ini akan diberikan oleh wakil daripada Frame sendirilah. Ya, bukan kami ya. So itu akan menjadi kita punya aktiviti yang terakhir, dan kemudian kita akan adakan sesi bergambar pada ramai. Ya, diharap kita boleh tamatkan sesi kita pada waktu pada pukul 12 tengah hari. Ya, boleh ya tuan-tuan dan puan-puan ya. Dengan itu sajalah taklimat saya, dan saya ingin pihak saya mewakili kawan-kawan saya, pelajar-pelajar UiTM ya, khususnya pelajar undang-undang, mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak masjid, kepada Hajah, kepada Dr. Eva ya, di atas tunjuk ajar yang Dr. Eva berikan kepada kami ya. Kalau tanpa dia kami tak ada kat sini ya. Kami berterutama di hadapan masjid, pihak Hajah dan juga Dr. Eva segala kekurangan sebenarnya datang daripada kami ya. Dengan itu saya sudahkan dengan wabillahi Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, untuk kita mulakan sesi kita diminta tuan-tuan dan puan-puan ke depan sikit. Ke depan sikit sudah kita boleh mendengar dengan jelas, dan kita boleh take note lah soalan-soalan yang mungkin kita akan berikan selepas sesi perbentangan dibuat. Boleh ya tuan-tuan dan puan-puan, kita ke depan sikit. Sila. Depan sikit ya. Kalau semasa perbentangan tu rasa nak kunyah-kunyah pun boleh ya. Kunyah-kunyah buah pun boleh. Hari ini saya menjemput perbentang pertama, iaitu saudara Adi ya, untuk sesi yang bertajuk pembakaran terbuka dan undang-undang alam sekitar di Malaysia. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kerana memberikan kami pelajar peluang sebagai pelajar program pengajar undang-undang di UiTM untuk membuat pembentangan yang ringkas tapi penting ini. Semoga bermanfaat ya. Sebagai latar belakang, masalah pembakaran terbuka di Kampung Seri Aman, Puchong ini didapati bermula sejak tahun 2010 melalui laporan di blog ya. Kalau kita lihat kat sini, ada laporan pada tahun 2010 jam 6.30 petang berlaku pembakaran terbuka yang tak elok lah. Kalau tuan-tuan dan puan lihat gambar-gambar ini memang kurang menyenangkan lah, kerana ada kesan terhadap kualiti kehidupan kita. Masalah ini juga berlanjutan dan dibincangkan di peringkat ADUT pada tahun 2016. Juga dibawa ke Parlimen. Kalau kita lihat dalam kotak merah tu ada sebut ya, pembakaran terbuka itu berlaku di sebelah badminton court di Kampung Seri Aman. Sekali lagi masalah ini berlaku pada tahun 2019
Dan dilaporkan ada liputan di Astro awal ni. Apa yang berlaku di sini adalah pemilik premis ni membenarkan premis dia digunakan sebagai tapak pengukusan sampah haram. Ya. Susulan daripada itu, aduan daripada penduduk kampung Siaman, dan TSJ datang dan sita kenderaan-kenderaan dan equipment yang digunakan premis itu, dan mengeluarkan 15 notis compound. Ada tindakan ya. Kalau kita lapor, ada tindakan. Okey. Apakah itu pembakaran terbuka? Undang-undang kita sendiri ada pentakrifan. Ini dijumpai pada Seksyen 29A, Subsection 3, Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, atau akronimnya AKAS 1974. Kalau kita baca, apa-apa kebakaran, pembakaran atau pembaraan yang berlaku di udara bebas yang tidak dihalalkan melalui serombong atau cerobong. Itulah pendakwanya ya. Seksyen 29A memperuntukkan larangan ke atas pembakaran terbuka. Subsection 1 seksyen tersebut mengatakan tiada seorang pun boleh membenarkan atau menyebabkan pembakaran terbuka di mana-mana premis. Bagi mereka yang melakukan kesalahan pembakaran terbuka, subsection 2 dia tidak melebihi RM500,000 tapi bercerai atau kedua-dua kali. Agak berat ya kalau kita tengok penalti ini ya. Tetapi penting ya untuk kita ambil maklum bahawa ini tidak termasuk aktiviti yang ditetapkan oleh menteri melalui perintah yang disiarkan dalam warta. Mari kita lihat lebih lanjut ya berkenaan pengecualiannya. Maka ada suatu perintah yang telah dibuat bernama Perintah Kualiti Alam Sekeliling, aktiviti yang diisytiharkan pembakaran terbuka 2003 yang melarang pembakaran terbuka bagi sebarang aktiviti selain daripada yang ditetapkan dalam perintah ini ya. Pengecualian ya untuk aktiviti pembakaran maksudnya boleh buat 15 aktiviti. Perenggan 3 perintah ini menyenaraikan 15 aktiviti yang diisytiharkan sebagai aktiviti yang diisytiharkan, di mana semua aktiviti ini bukanlah pembakaran terbuka sebagaimana takrifan tadi saya sebut. 15 kalau kita tengok A ya, bawah perenggan 3 sub A, tumbuhan berpenyakit dan berbahaya serta kelengkapan pertanian yang berhubung dengannya dengan merujuk kepada Akta Kuarantin Tumbuhan 1975. Bangkai binatang, burung dan bahan yang dijangkiti menurut Ordinan Binatang 1953. Bahan api, pepejal, cecair, rangka binaan bagi tujuan kajian dan latihan untuk pasukan yang ditubuhkan di bawah Akta Perkhidmatan Bomba 1988. So bomba boleh bakar lah, apa yang saya sebut tadi. Tumbuhan daripada tanah yang dipugar bagi tujuan penanaman tanaman makanan bagi pertanian pindah bukan di tanah gambut. Batang padi sebelum penanaman semula, daun tebu sebelum penuaian dalam kawasan yang tak lebih daripada 20 hektar semasa musim menuai. Dia ada syarat ya, ada condition yang kita nak bakar tu. Tumbuhan untuk memugar tanah bagi tujuan penanaman oleh pekebun kecil di dalam kawasan yang tidak lebih daripada 2 hektar sehari ya, dalam sehari. Tunggul nanas sebelum penanaman semula dan mesti kering ya, dan tidak melebihi 6 hektar sehari boleh bakar. Apa-apa benda yang menjadi sebahagian daripada acara keagamaan atau aktiviti penyembahan. Yang ini pembakaran mayat pun boleh. Unggun api
yang tidak dijalankan di atas tanah gambut. Unggun api kita boleh buat, tapi asalkan bukan atas tanah gambut, sebab boleh merebak kan api itu. Grill, barbecue, tungku api luar rumah untuk penyediaan makanan boleh buat macam barbecue semua. Tapi jangan buat di atas tanah gambut. Tumbuhan pertanian untuk penggunaan tanah oleh peladang sara hidup di kawasan luar bandar tidak dijalankan juga di dalam tanah gambut. Daun, dahan pokok, pangkasan halaman di kawasan luar bandar dan tidak dilakukan juga di atas tanah gambut. Kita lihat banyak kali di sini ya, yang kita tak boleh bakar di tanah gambut. Itu sangat penting. Gas mudah terbakar sekiranya penyalaan api perindustrian dikendalikan secara betul. Ini dia boleh buatlah kalau dikendalikan secara betul. Okey. Siapakah yang boleh didakwa? Seksyen 29B memperuntukkan untuk pemilik, penyewa atau pemunya premis bertanggungjawab bagi pembakaran terbuka. Ini juga orang kata terguna pakai ya dekat siapa yang mempunyai premis ataupun penyewa semua macam saya sebutkan tadi. Pihak kerajaan pun kalau dia ada premis, dia buat, dia boleh didakwa. Kawalan ke atas premis tu memainkan unsur yang sangat penting. Boleh didakwa kalau orang tu ada kawalan atas premis tu yang dia biarkan pembakaran. Okey, di sini dinyatakan dengan jelas jika pembakaran terbuka berlaku di mana-mana premis, pemunya atau penduduk premis itu yang mempunyai kawalan ke atas premis itu adalah disifatkan telah melanggar telah membuat kesalahan ini. Melainkan kalau kita boleh buktikan sebaliknya. Bagaimana kita boleh buktikan sebaliknya ya? Akta ni memperuntukkan pembelaan atau defense terhadap pendakwaan. Pembelaan ini didapati dalam Seksyen 29C. Kalau kita baca, inilah adalah menjadi pembelaan jika orang pemunya atau penduduk premis itu membuktikan bahawa pembakaran terbuka itu berlaku di luar kawalannya atau tanpa pengetahuan atau pembiaran atau persetujuannya. Dia mengambil segala langkah berjaga-jaga yang munasabah atau menjalankan segala usaha yang wajar untuk mencegah pelakuan kesalahan yang sepatutnya diambil dan dilaksanakan olehnya dengan mengambil kira jenis tanggungjawab dan sifat itu dan kepada segala hal keadaan. Okey, erti pendeknya seseorang itu tidak boleh dipertanggungjawabkan sekiranya sebenar-benarnya bukan salah beliau dengan mengumpulkan bukti yang cukup. Apakah hukuman yang boleh dikenakan terhadap pesalah pembakaran terbuka? Seksyen 45 Akad 1974 memperuntukkan kompaun maksimum sebanyak RM2,000 bagi setiap ronggokan kebakaran. Selanjutnya, jika pesalah itu didakwa di mahkamah, maka di bawah Seksyen 29 Satu yang telah kita sebut tadi, awal-awal tadi, denda maksimum RM500,000 atau penjara 5 tahun atau 2 tahun sahaja. Maka soalan penting, apakah seharusnya kita lakukan apabila berlaku pembakaran terbuka? Penduduk Kampung Seri Aman bolehlah buat aduan kepada pihak berkuasa khususnya pihak berkuasa tempatan, unit kawalan pencemaran MPSJ dan juga kepada Jabatan Alam Sekitar Selangor melalui hotline yang tertera di skrin ini ataupun melalui di portal yang menerima aduan di laman web. So ini sangat penting supaya dia orang boleh bertindak dengan sewajarnya, dia boleh ambil tindakan yang sewajarnya. Okey, menghujung
di sini yang saya telah ceritakan ialah tindakan undang-undang yang diambil oleh pihak kerajaan, sama ada melalui pihak berkuasa yang saya sebutkan tadi ataupun melalui pendakwaan di mahkamah oleh pendakwa raya. Selepas ini sahabat saya Mujib akan jelaskan bagaimana tindakan undang-undang boleh diambil oleh penduduk Kampung Seri Aman sendiri, ya. Okey, saudara Mujib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia pengacara hadirin mantan Wajib Meeting Seri Sedang, Al-Fadhil Ustaz Ibrahim, Nazir Masjid Hudzaifah yang kami kasihi, pensyarah Undang-Undang Masyarakat. Jadi tadi kita dah dengar daripada sahabat saya Encik Adi tentang perkara yang boleh didakwa bawah peruntukan Akta Kualiti Alam Sekitar 1934. Jadi apa yang saya akan bincangkan hari ini adalah advokasi undang-undang sivil untuk masalah pembakaran terbuka di Kampung Seri Aman Puchong ni. Jadi apa yang kita lihat tadi, sering kita melihat kita punya MC cakap tadi banyak pantun dia. Hari ini saya pun nak bagi satu pantun. Orang cakap akan meresap besar, akan mati dalam perahu, terbakar kampung kelihatan asap, terbakar hati siapa yang tahu. Dah banyak kena kerosakan dalam kampung kita ni, ada orang buat bona mengganggu keteraman jiwa, hati terbakar. Apa kita boleh buat? Selain daripada apa yang Encik disampaikan tadi, kita ada langkah penyelesaian sivil. Langkah penyelesaian sivil bawah yang kita namakan undang-undang POT. POT ni kalau kita tahu adalah secara asas ringkas ya. Saya minta berdiri sini. Salah laku yang memberikan tuan dan puan untuk hukuman lah. Dalam bahasa Inggerisnya nuisance bahasa. Tapi dalam bahasa kita sebut kacau ganggu. Maknanya barang siapa yang ada buat kacau ganggu pada kita tengah duduk rumah, tiba-tiba ada jiran karaoke bising setiap malam. Itu telah mengganggu ketenteraman jiwa kita. Membuat kekacauan, membuat onar. Jadi tuan-tuan ada hak untuk menyaman mereka. So terdapat dua jenis kacau ganggu. Satu kacau ganggu sendirian, satu lagi kacau ganggu awam. Saya bagi contoh untuk kacau ganggu sendirian. Yang ini kita sebut kes antara Tunku Norila Suryani dan juga melawan kumpulan Seramas. Dalam kes ni, Tunku Norila ni dia duduk kat rumah dia. Dia saman jiran dia. Kenapa dia saman jiran dia? Sebab setiap hari dia melakukan pembakaran terbuka barang semayang. Tiada hari ada katalah ada jiran India ataupun jiran non-Muslim lah. Dia bakar colok dia bukan dalam tempat yang sepatutnya. Boleh, macam Cik Adi cakap tadi, tempat untuk semayang boleh. Tapi dia tak letak tempat sepatutnya. Jadi mahkamah cakap yang jiran dia ni salah. Bila jiran ni salah, jadi mahkamah cakap jiran dia ni kena stop. Dah tak boleh lagi buat pembakaran terbuka. Kena buat dia punya acara semayang dalam rumah. Sebab jarak antara rumah sangat dekat, 1.2 meter. Dalam 3 kaki gitu. Jadi inilah yang hari ini kita nak sembang POT kacau ganggu awam. Maknanya apa yang orang buat tu, pemilik premis ataupun penyewa premis yang melakukan pembakaran terbuka tu, dia telah melakukan satu kekacauan pada kita semua. Bukan saja yang kita rasa tu kita, tetapi seluruh penduduk Kampung Seri Aman yang terasa.
Kalau kita kena kezaliman mungkin kita boleh sabar kan, tuntutan sabar. Tapi kalau kita tidak menegakkan keadilan sini tuan-tuan, salah dari segi kami. Sebab menegakkan keadilan tu adalah tuntutan. Menidakkan kezaliman tu satu tuntutan kita. Okey. Contoh dia, ini untuk masyarakat awam. Contoh kes yang saya dapat spesifik untuk perkara terbuka adalah Pacific Engineering melawan Haji Ahmad Rasmil. Ini gudang beras lah. Okey. Rasmil ni macam kita tahulah. Macam saya asal Tanjung Karang. Orang dulu sekam padi ni orang bakar kan, lepas musim menuai. Okey. Jadi bila dekat-dekat dia punya tempat ni, bila dia bakar zaman dulu, dia punya habuk tu datang ke syarikat orang ni. Dah jadi satu masalah kepada dia punya pekerja. Dia batuk, sakit, tak boleh nak buat kerja, yang jentera rosak. Ni semua dah jadi kerosakan ekonomi pada orang ni, kerosakan kesihatan. Jadi majikan Pacific Engineering ni melakukan satu tindakan, dia saman Haji Ahmad Rasmil ni, dia bawa ke mahkamah. Dia cakap minta tolong halang, dan mahkamah membenarkan. Dia kata ada perintah injaksi, stop dia open bening, tak boleh lagi bakar sekam padi. Tapi alhamdulillah hari ni kita tengoklah tak ada orang bakar sekam padi. Okey, sebab kebanyakan sekam padi dah jadi berguna. Okey, macam saya ada ni kan, buat ternak ayam. Sekam padi ni kita buat layout habuk ayam kan. Jadi itu pun salah satu pembaikan yang kita dapat. Dah tak ada lagi orang bakar sekam padi. Okey, bila nak sebut macam cerita lokal apa sambat ni, adakah semua orang boleh sambat? Adakah contohnya Puan Ajang Ranip, walaupun adun sedih sedang, tapi dia mungkin dia tak duduk di Seri Ahmad jadi YB tak boleh nak melakukan tindakan samban kat sini. Hanya penduduk sini. Maknanya yang berhak saja yang boleh melakukan tindakan samban. Katalah ada anak-anak tuan-tuan duduk kat Johor contohnya. Okey, dia nak samban untuk pihak mak ayah dia. Mak ayah dia sakit, terkena bau asap tiap hari, batuk. Tak boleh. Kena mak ayah orang tu yang sendiri menyaman pembakar tersebut. Okey. Dalam kes yang melibatkan ramai orang ni, okay, bila dah ramai sakit satu kampung sakit ni, ramai-ramai pergi sama. Sebab semuanya ada hak. Okey. Sebab kenalah dengan ayat Quran kita cakap surah Al-Maidah ayat 2, kita saling bantu-bantu dalam kerja kebaikan. Maknanya kita membantu ni menegakkan keadilan. Betul. Melawan kezaliman. Dan jangan pula kita membantu membuat kerja-kerja jahat, kerja-kerja bakaran terbuka, kerja-kerja pencemaran tu tak, jangan. Okay. So seterusnya apa yang saya cakap tadi, ini contoh dia. Okey, ini kalau ingat kat Johor Bahru, ni nama dia pun Kampung Baru Seri Aman. Okey, Kampung Baru Seri Aman ni ada masalah pencemaran air. Jadi beberapa penduduk kampung ni dia orang nak saman pemilik premis yang melakukan dia ambil sisa kimia tu, dia curah dalam sungai. Itu boleh. Okey. Seterusnya contoh kedua, 17 sama syarikat cemari Sungai Gong. Kalau ingat tak, dalam beberapa tahun lepas ada masalah air kat Selangor sebab ada pencemaran Sungai Karawang kan. Memang kita boleh saman. Saya, anda semua, sebab kita semua orang cakap pengguna air kan. Tapi ada yang kat sini 17 individu memfailkan saman tuntutan terhadap syarikat selenggara mesin. Kalau ingat nama syarikat tu, syarikat Yip Chi Sing. Dekat Rawang, ingat tak yang ada gambar pemilik kena tangkap? Yang dakwa untuk masalah tu, macam Cik Adi cakap tu, itu bawa akal kualiti dalam sekitar. Tapi kita katalah ada bisnes, masalah air, dah ada kerosakan ekonomi. Biasa satu hari untung 10,000, tiba-tiba hari ni air tak ada. Itu antara kos yang boleh dituntut. Okay. So saya dengan ini nak menyeru tuan-tuan, okay, seandainya ada berlaku lagi, kita minta jauh, tapi wallah alam. Mungkin sekarang ni COVID dah tak ada, anda kata ada lagi, ataupun mungkin di tempat lain tuan-tuan dah ada ilmu ni, kita sebarkan. Okey, selain daripada tindakan kriminal macam Cik Adi cakap tadi, itu pilihan pertama, kita boleh cakap dengan mereka, okey, buat laporan. Pilihan kedua, boleh juga kita sendiri, okey, yang pergi ke mahkamah, filekan tuntutan saman. Sebab contohnya katalah yang macam dekat Johor, okey, diorang kena air kotor tu,
kena ada sakit kulit, macam Asam ni ada yang kena asma. Okay, kos-kos perubatan ni sebenarnya kita ada kebolehan untuk minta orang melakukan kerosakan ni tanggung pada kita. Sebab memang kita berhak buat mereka yang lakukan kerosakan. Okay? Jadi saya sudahi ucapan saya pada hari ini dengan satu ayat Quran. Okay? Surah Al-A'raf ayat 57 dia cakap wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Apa maksud dia? Dia kata jangan kita berbuat fasad, jangan kita berbuat kerosakan di atas muka bumi ini selepas dia diislahkan. Setelah benar segala comel, dah cantik, Tuhan dah set up apa bumi dalam keadaan baik, alam sekitar terjaga, itu adalah tata syarat untuk kita menjaga dia. Okey, sekian saja dari saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Seterusnya saya jemput Dr. Wan. Okey, kita ada. Okey, saya minta maaf. Mungkin ada soalan yang nak diajukan kepada kami sebelum kita ke sesi kuis selepas ini. Silakan. Boleh. Anda kata ada soalan, tulis dalam kertas, lepas tu berikan pada MC nanti. Macam kalau kita tengok tadi kat slide Encik Adi, untuk barang-barang pertanian bawah 6 hektar. Boleh, memang ni boleh. Setakat kecil-kecil. Kalau benda kecil tak boleh, contoh katalah air raya bakar lemang kan. Takkan tak boleh? Boleh. Ni yang macam laku besaran. Contoh kata gambar tadi tu, semua sampah dekat situ dia bakar. Jadi satu masalah lah. Yang untuk macam Cik Adi terangkan tadi, memang untuk barang pertanian boleh. Okey. Tapi andai katalah tuan 6 hektar macam cakap tadi. Tapi yang saya nak cakap, andai kata tuan tak nak bakar sampah tu, boleh. Okey, dalam pertanian ada satu benda yang kita buat, orang cakap mulching tau. Jadi daun kering, kayu kering, simpan semua tu, buat lapik atas tanah, benda tu akan jadi baju. Memang lepas tu tanah subur. Saya tengok kawan saya buat. Dia letak tanah apa, lepas tu dia tanam bunga kantan. Memang dia ratakan, jadi benda tu jadi tambak. Dia potong kecil-kecil, apa daun kering tu pun dia tabur, buat jadi layer. Lama-lama benda tu jadi mulching. So tanah jadi subur. 2 hektar. Saya minta maaf, bukan 6 hektar, 2 hektar. 2 hektar maknanya dalam 1 hektar 3 hektar, dalam 6 hektar lah. Masih boleh digunakan untuk bakar. Contoh kalau macam zaman dulu, lepas musim menuai orang bakar padi, tu tak boleh sebenarnya, salah. Dekat situ Puan ajar yang tumbuhan pokok-pokok yang pokok 6 hektar. 6 hektar. Itu tanaman semula yang ke atas tu, pokok-pokok ranting. Kalau untuk kebun kecil tadi rantingnya 2 hektar. Okey, saya minta maaf. Yang tersilap tadi ni untuk nenas 6 hektar. Dekat luar makan. Tapi pun kena tengok kalau tanah gambut, jangan. Sebab memang bila jadi masalah satu kebakaran kat kawasan tanah gambut ni memang besar. Bukan setakat bomba Seriaman, bomba Puchong datang, semua bomba kena datang. Sebab pernah jadi kebun dekat Johor. Masuk kawan saya kat KPKT, semua kena turun bomba. Sebab nenas memang gambut ni nenas lah. Jadi diorang ramai-ramai kena turun ke Johor untuk menyelesaikan masalah kebakaran tanah gambut kat sana. Okey, ada berapa lagi soalan Tuan Haji? Ustaz? Ni tengok abang kita handsome. Pembakaran tayar tu boleh tak? Pembakaran tayar. Jadi kalau ikut janganlah. Yang ni tak ada. Tapi bagi saya jangan. Sebab memang tayar ni bahan orang cakap bahan bakar. Okey, lagi elok kita hantar tayar recycle. Okey. Saya pernah buat tu memang ada satu financing. Waktu saya kerja bank, tayar ni diorang recycle jadi bahan bakar fossil fuel. Kita tengok biodiesel kan, memang ada syarikat yang buat kumpul tanah tayar lama ni jadi fossil fuel. So kita hantar sana,
lagi elok lah. Itu di Seri Aman tu Mujib, yang ada seorang bertayar tu memang berlaku di kampung Seri Aman ni. Orang lain hantar tayar di sini, dia bakar kan. Yang tu kita waktu dulu kita dah bawa aduan pada majlis. Kita tahulah sekarang ada lagi ke? Andai kata ada, memang salah. Satu, dia tak aktiviti yang dikecualikan, so memang tak boleh. Nombor dua, cakap kan bos tu, bos tak payahlah bakar. Buat tu bakar boleh buat benda lain, kan? Bakar orang tak selesa, kan? Kerana jiran-jiran pun jiran-jiran marah. Dia akan jatuh kepada bahan-bahan Beraya. bawa apa yang sama tapi peruntukan lain. Jadi yang dia penuntut makanan tu dia kena ada satu peruntukan khusus dalam undang-undang. Memang tak boleh lah. Tapi kalau setakat tiup tayar orang cakap nak buat starter bakar tu tak apalah. Kecil je kan. Tapi kalau tayar besar tu jangan, tak boleh. Ada itu, silakan. Kat kampung ni banyak tanah-tanah yang terbiar. Macam ada pokok-pokok, kadang-kadang orang buang sampah situ. Kita tak tahu Allah yang bakar tu. Lepas tu dia punya tu terbakar, merebak kan. Jadi macam mana tu, siapa nak salahkan? Jadi kita tahu mungkin orang jiran ke atau orang luar. Macam mana dari segi undang-undang. Tuan tanah kita tak tahu siapa. Kita tak tahu tentang siapa, tapi dia punya kawasan tu terbakar. Sebenarnya kalau yang kita tengok dekat slide CRD ni, okey, memang sebenarnya untuk tanah yang terbiar ni, okey, kalau tanah tu berpunya, okey, sebenarnya pemilik tanah ni bertanggungjawab. Sebab tanah dia wajib ambil cakna. Okey, anda kata tanah kerajaan bertanggungjawab. Sebenarnya benda tu salah. Okey, melainkan tuan punya tanah tu memang dia boleh buktikan, dia cakap sini dia memang tak tahu luar kawalan. Okey, tapi sebenarnya tanah ni walaupun tanah kita biar je buat macam tu, ada orang datang, apa-apa jadi kita bersalah. Masuk dalam undang-undang tuan. Contohnya rumah tuan terbiar. Ada orang ceroboh masuk dalam rumah tuan, okey, dia tercedera, dia boleh saman tuan. Sebab tuan membiarkan keadaan rumah tuan dalam keadaan berbahaya. Itu dalam orang cakap walaupun menceroboh, tapi kita pun bersalah juga. Tapi untuk tindakan kriminal report pada polis lah. Tapi sebab kita tak tahu siapa yang bakar, dia tak tahu siapa yang bakar, tapi tuan tanah tu ada. Melainkan tuan tanah boleh buktikan yang dia tak tahu, boleh dia bela diri dia. Tapi kalau tak, dia bersalah. Maknanya kita semua tanah kita dalam kampung ni kita kena bercanda. Dia bertanggungjawab tanah tu kan. Tapi macam mana kalau kita orang kampung ni nak buat aduan yang boleh mengancam kita lah. Jadi kebakaran dia akan menyebabkan kebakaran kita. Apa tindakan pihak supaya tuan tanah tu bertanggungjawab, sama ada dia kena bersihkan atau macam mana? Kadang-kadang tanah ni dia biar je. Jadi bila berlaku kebakaran, akibatnya kita. Jadi apakah tindakan kita boleh ambil untuk tuan tanah yang terbiar tanah tu? Tindakan yang kita boleh ambil kat tuan tanah ni, kita boleh cakap kat dia, okay, kalau dia betul-betul tak nak ambil tanah dia, at least dia kena pacak something kat tanah dia, macam signboard cakap tak dibenarkan membakar. Okay, bila dia cakap tidak membenarkan membakar, sekurang-kurangnya dia boleh bela diri dia, cakap dia dah ada dah papan tanda cakap tak boleh bakar. Dah segala kira dia dah melakukan apa orang cakap tindakan amaran pada orang yang ceroboh nak bakar kawasan tempat dia. Tapi andai kata let's say lah
tuan tanah betul-betul tak nak ambil peduli, laporkan kat pejabat tanah. Okey, sebab katalah tanah tu diberi kelulusan pajakan untuk pertanian, tiba-tiba buat pembakaran kan, maknanya tanah tu sebenarnya dah salah dari segi undang-undang tanah dia. Jadi pejabat tanah ada hak nak rampas tanah tu balik. Sebab kes-kes sama pun sebenarnya waktu kalau kita tengok yang Ustaz Adi ni tahun 2019 tu, penyelesaian dia pejabat tanah nak rampas balik tanah tu sebab dia tak ikut pajakan, syarat pajakan tanah. Satu lagi kan, bila tanah-tanah tebian, kalau ada tuan dia, boleh kita cakap kat Jabatan Pertanian. Sebab laporkan kat Jabatan Pertanian bukan apa, kita ada skim usaha tanah terbiar. So daripada dibiarkan tanah tu kosong macam kat ular, bagi kat Jabatan Pertanian orang lain sewa, tuan tanah dapat manfaat, orang lain pun semua dapat manfaat. Itu yang saya rasa cadangan yang lebih elok lah, kalau boleh. Memang betul tuan cakap dekat Jabatan Tanah, ataupun kalau dulu dekat MAIS pun ada juga skim tanah wakaf kan. Jadi tanah-tanah terbiar ni yang milik MAIS, milik kerajaan negeri, memang kita bagi dekat asnaf untuk usaha kan. Okey, dari segi pembaikan ekonomi ni. Ataupun tuan sendiri boleh mohon, cakap tuan pergi Jabatan Tanah, saya ada tengok tanah terbiar ni, ada orang ke tak? Kalau tak, tuan boleh mohon tanah TOL lah, cakap nak usahakan untuk pertanian. Sebab tanah ni dia sumber ekonomi yang terhad. Okey, tak banyak yang ada. Jadi bila ada tanah terbiar ni sayang. Terus kepada Jabatan Alam Sekitar tadi sekiranya tanah tersebut ada pembakaran terbuka. Jadi pihak Jabatan Alam Sekitar, pihak majlis dan juga sekiranya dilaporkan kepada polis, mereka yang akan ambil tindakan buat siasatan siapa tuan punya tanah, siapa yang memulakan kebakaran semua. Kita pergi kepada yang Encik Adi tadi terangkanlah, maknanya pihak berkuasa yang akan mengambil tindakan terhadap tuan punya tanah tersebut ataupun pihak yang membuat pembakaran tersebut. Jadi ada setengah orang dia tak tahu saluran mana dia nak buat aduan. Jadi bagi pihak kuasa, sepatutnya dia kena ambil tindakan seperti yang contohnya mana tanah-tanah yang tidak diusahakan, terus ambil tindakan. Tak payah kita nak buat aduan. Jadi di Malaysia ni macam itu. Berlaku kematian baru ada tindakan. Berlaku ada aduan baru nak tindakan. Jadi di mana tanggungjawab pihak ni kan untuk menjaga keselamatan penduduk di sini. Kita tak mahu berlaku sesuatu baru nak ambil tindakan. Inilah yang biasa yang di Malaysia dibuat. Berlaku kematian atau apa-apa baru ambil tindakan. Kenapa tak ambil tindakan awal? Kalau tengok, kalau tuan-tuan pergi tengok kawasan kampus yang mana, banyak tanah-tanah yang terbiar yang boleh menyebabkan ancaman kepada penduduk. Macam saya tengok minggu ni ada program kan, lot tanah dengan tu kampung kan. Okey. Jadi apa yang kita boleh buat kat sini, kenal pasti tanah-tanah terbiar ni. Okey, lot ni. Satu, pergi ke pejabat tanah, identify pemilik dia. Okey, andai kata pejabat tanah cakap tak ada pemilik, tuan boleh mohon tu satu kan. Ataupun bagi dekat Jabatan Pertanian macam yang saya cakap tadi. Memang dia orang ada usaha untuk mengusahakan tanah terbiar. Okey, macam tuan cakap, benda tu benda yang mengganggu tuan-tuan. Tapi kalau kata tak ada pemilik, siapa yang bertanggungjawab? Tu yang kita cakap, cek kat pejabat tanah siapa pemilik dia. Okey, lepas tu laporkan Jabatan Pertanian untuk mengusahakan tanah terbiar. Memang ada skim dia. Sebab bila tanah tu kita tak tahu siapa tuan dia, kita tak boleh identikan. So memang kena buat semakan kat pejabat tanah.
Jadi 50 orang penduduk kampung Syaman pergi ke pejabat untuk bantuan. Pada saya, pandangan saya, kita dah ada wakil. Kita ada majlis, kita ada ketua kampung, kita ada apa lagi yang ni kan, UMNO dan sebagainya lah yang payah. Orang-orang ni yang ni, jangan tunggu bila ada pilihan raya kita nak rapat dengan ni, tak boleh. Orang yang bertanggungjawab, terutama ketua kampung, penghulu, dia yang kena pergi, bukan kita kena pergi. Macam saya cakap, kita kena buat aduan. Jadi saya buat aduan, kawan saya buat aduan. Kalau lama apa ni, dapat tanah tu penuh dengan orang kampung Syaman. Maksud saya bila macam tuan ni, okey, orang kampung betul ramai kan. Okey, kan biasa sebelum ni waktu saya lah, saya duduk kat kampung, bila ada masalah memang kita cari ketua kampung. Tok, ada masalah sini. Jadi memang ketua kampung ni lah sebenarnya dia seorang je pergi ke pejabat tanah, cakap ada tanah terbiar. Itulah function ketua kampung, betul kan? Jadi daripada macam tuan cakap 50 orang pergi, kumpulkan semua, cakap kat ketua kampung, satu saluran, dia pergi. Boleh yang tu? Kita semua orang nak pergi mandi ke kampung. Why not? Kita kampung sikit buat. Boleh jadi dia tak tahu lah tu. Saya pernah pergi ke pejabat tanah. Bila kita pergi jumpa dia, oh kampung Syaman ni banyak masalah. Saya itu je. Kampung Syaman ni memang banyak problem. Jadi macam mana kita beradu? Dan tuan cakap pergi ngadu kan? Saya dah pergi lah. Oh ini kampung Syaman ni memang banyak masalah. Bila banyak masalah ni memang susah. Ada tanah pilih dan sebagainya. Jadi siapa yang kita nak tanggungjawab untuk yang ni? Kadang kita tak perlu. Kita banyak cakap ceramah sana, ceramah sini, sama sini. Tidak ada hasil. Tak benar. Why not kalau kita, okey contoh macam tuan, buatkan satu pertemuan macam mana kita tahu, yang ada satu orang tanggungjawab untuk itu. Kita sebagai apa ni, wakil kerajaan, pegawai kerajaan, kita kena bertanggungjawab. Bukan orang-orang yang ni nak tanggungjawab. Saya rasa isu yang tuan cakapkan ni sebenarnya dah lebih pada isu kepimpinan, bukan lagi isu tanah terbakar ataupun terbiar. Jadi kalau isu kepimpinan ni tak boleh cakap saya sebab saya bukan orang yang bertanding kat sini. Melainkan tuan-tuan nak cadangkan saya bertanding. Itu lain. Benda ni minggu depan kita akan kumpul tentang tanah ni. Kita cakap tentang tu. Sebab hari ni kita punya tadi Jadi macam puan cakap tu betul. Anda kata isu ni isu tanah. Minggu depan saya tengok memang ada banner tu pasal persepadanan semula kan. Itulah waktu terbaik nak cakap pasal benda ni. Sebab kalau isu yang tuan cakap tu isu kepimpinan. Isu kepimpinan ni saya rasa dah lebih daripada bidang kuasa saya tu juga. Betul. Saya faham. Betul. Saya faham. Kalau tak ada kampung apa ni tanah terbiar, tak berlaku benda kebakaran dapat ini. Bukan saya nak cerita pasal kepimpinan. Saya tak pandai pasal kepimpinan ni, tapi saya boleh pandang dari segi mata ni. Jadi berlakunya yang cik cakap ni adalah salah satu kecuaian. Kecuaian bukan kepimpinan tau. Saya tak cerita pasal kepimpinan ni. Itu pasal kecuaian Okey. Memang tuan ada hak nak saman orang atas kecuaian. Okey. Yang saya cerita tadi ni Tot kacau ganggu. Okey, kalau ingat cerita Sungai Kim Kim ni, memang ada 162 orang yang pergi saman kerajaan. Defendant pertama yang disaman Menteri Besar Johor. Kalau betul tuan nak cakap ni, itulah tuan, kalau tuan nak cakap lah. Ada esok bakaran terbuka ataupun cemaran sungai. Kalau nak saman pemilik premis, maybe orang cakap dia tak ada duit ataupun dia bankrupt dengan syarikat dia. Pergilah ni. Sebab saya faham tuan punya orang cakap keresahan nanti. Tapi macam saya cakap, kalau nak cerita pasal orang ni tanah terbuka, tanah terbiar, okey, ini dah bukan orang cakap bidang saya nak cakap. Ini lebih pada isu kepimpinan, isu kecuaian daripada bidang kepimpinan pun dah luar daripada topik kita ini. Kita cakap dekat lain sesi lah kalau untuk yang masalah tu. Saya minta maaf tuan, saya harap menjawab soalan tuan. Tapi ada yang kata mana itu orang, saya minta maaf. Okey. Ada soalan lagi? Tuan tanah pun bertanggungjawab. Ada di dalam slide ni. Penyewa kena dakwa sebab dia
kalau ikut slide yang Tuan Adi tulis, yang bertanggungjawab adalah penyewa. Okey. Pemunya atau penduduk premis mempunyai kawalan ke atas premis. Okey. Seandainya bila kita menyewakan sewa ke atas orang lain, let's say dalam surat perjanjian tu dicakap hanya untuk duduk ataupun simpan barang. Tapi bila penyewa tu dah melakukan khianat ke atas tuan punya tanah tu, penyewa itulah yang bertanggungjawab. Betul lah Encik Adi? Okey, saya rasa itu soalan terakhir. Ada lagi? Assalamualaikum. Satunya, setahu saya dalam kampung Syekh Ahmad ni bukan lagi tanah pertanian, tapi sekarang dah jadi tanah perumahan. Okey, satu. Yang kedua, saya bukan nak bela orang kampung Syekh Ahmad ni, tapi saya rasa salah satu kebakaran yang berlaku bukan di tanah orang saja, tapi di tempat-tempat buang sampah. Sebab apa berlaku tempat buang sampah tu yang kontraktor yang bertanggungjawab nak ambil angkut sampah tu, terutama kalau cuti, perayaan, semua benda tu akan jadi bertimbun-timbun. Sebab benda ni kita pernah lalu sampai bomba datang sebab orang dah tak tahan dengan segala haiwan yang dah keluar dan mengacau sampah kat tepi-tepi sungai kalau cik tengok. Saya rasa benda ni masalah yang kita hadapi. Satunya adalah orang akan buat benda-benda ni satu bila dia tak tahu apa yang dia sepatutnya buat. Contoh macam tadilah tayang. Dia tak tahu yang sebenarnya benda tu boleh datangkan duit kepada dia. Kan? Maknanya dia boleh recycle satu. Yang lagi satu dia tak tahu dan dia tak ada venue untuk dia selesaikan masalah dia. Contoh apa saya kata macam kita punya venue buang sampah dekat tempat longgokan sampah kan, sebab sampah rumah kita tak ada lori yang nak masuk ambil. Dulu benda ni kita pernah bangkitkan sebelum ni. Lori nak masuk tak boleh, nak masuk ke rumah-rumah tak boleh sebab jalan terlalu kecil. Jalan terlalu kecil. Jadi kalau boleh yang main, jalan yang main tu pun masalah. Saya rasa masalah di kampus Syekh Ahmad ni ada banyak benda yang yang kita perlu address sebelum kita nak tengok masalah tadi. Dan saya rasa masalah pembakaran terbuka yang berlaku banyak disebabkan semua masalah-masalah yang lain. Tak ada kesedaran, tak ada dia tak tahu apa dia nak buat. Itulah macam saya kata tadi, tilam tu dia nak buat apa dengan tilam tu? Nak buang dalam tu tak boleh, kan? Okay, terima kasih. Kita punya pesyarah Dr. Ifan kita mengerti. Lepas ni maybe dia nak buat sesi tentang pembuangan sampah domestik. Okey. Saya tak tahu sama ada benda ni boleh bantu atau tak. Okey, tapi bagi pihak MBSJ, puan boleh try contact dia. Memang kalau macam kawasan saya duduk dekat Serdang tu, memang kita boleh panggil dia untuk datang untuk melupuskan barang lama. Contact dekat Facebook dia ini sekarang. Second, mungkin kalau semua masalah boleh kumpul dalam satu kertas, hantarlah tuntutan kepada Majlis Bandaran. Majlis Bandaraya Seri Aman masuk MBSJ kan? Maknanya dia punya ahli majlis kan, MVP Zone. Okey, jumpa MVP Zone tu, cakap tuan MVP Zone kami, ini masalah kami, tolonglah selesaikan. Okey, sebab katalah ada masalah sesi domestik ke apa, nak buang sampah tu susah nak masuk. Boleh jadi dia nak letak tong sampah besar dekat ujung jalan, boleh jadi kan, jadi orang pergi kat sana. Jumpa MVP Zone bincang yang tu. Tapi yang macam alhamdulillah kita punya pesyarah kita baik hati. Terima kasih. InsyaAllah ada sesi akan datang berkongsi tentang mungkin pengetahuan lain tentang domestik. Okey, saya kira itu soalan terakhir.
Okey, saya minta maaf anda kata terkasar bahasa, tergurus hati. Yang baik itu datang daripada Allah. Okey, yang lemah, mana yang buruk tu datang daripada keburukan saya sendiri. Okey, sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tuan-tuan, terima kasih puan. Selaku pegawai penyelidik program Eko Pelancongan dan Hutan Bandar Frame. Selamat datang diucapkan kepada Puan Ni. Dimaklumkan kepada hadirin semua, Frame selaku yang menyumbangkan pokok-pokok kita pada hari ini daripada pihak Frame. Terima kasih diucapkan kepada Frame. Cukup Puan Ni, Puan Ni. Takut lain tak stable kan, buat lain rekod. Okey, majlis dengan ini meneruskan segmen kuis yang akan diketuai oleh Encik Wan Abdul Malik Wan Abdullah. Dengan ini majlis menjemput Encik Wan Abdul Malik untuk memulakan segmen ini dan satu kumpulan akan dipilih sebagai pemenang dalam segmen kuis ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa haula wala quwwata illa billahil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min alsinatina yafqahu aqwalana. Kita ambil 10 saat break sekejap je. Okey, kita pusing ke kiri dan kita pusing ke kanan. Kita pusing ke belakang. Tengok ada benda yang paling tinggi di situ. Ada hadiah yang besar di situ ada. Rasa tak? Okey, saya perlukan 10 minit sahaja untuk menentukan hadiah di belakang tu milik kumpulan mana. Okey, kita akan buat quiz. Ada 5 soalan sahaja dan kita akan akhiri majlis kita pada pagi ini dengan simbolik penyerahan pokok dan insya-Allah kita akan berakhir program kita pada pagi ini. Okey, sementara tu juga kita pun telah menyediakan tagging untuk pokok yang kita akan tanam mengikut kumpulan. Ada senarai nama di sini. Untuk nak buat kuis kita pada pagi ini, saya cadangkan kita dalam satu grup yang di mana nama ni disenaraikan. So kita akan kuis nanti, kita akan sama-sama bantu menjawab soalan. Hopefully dengan cara kolektif macam tu kita dapat menjawab semua betul. Okey. Untuk yang pertama ada grup Puan Sania. Okey. Dan ada pesenarai grup Puan Sania di situ. Dan grup kedua Hajah Nuraini. Bersama Hajah Nuraini ada Puan Hamidah, Puan Nurliza, Puan Rosilah, Puan Rosmah dan Puan Hajah Zakiah. Yang tak hadir tu tak apalah. Kita ada kerja yang lebih penting. Okey, dan yang ketiga Puan Sitina dan juga Puan Muslihah, Puan Zahra, Puan Usmanza, Puan Faridah dan Puan Azlina, satu kumpulan. Okey. Okey, dan kumpulan Ustaz ada di kita ada di sini. Rapat ini yang tak hadir tapi tak apa, yang mana ada Cik Aklif ada di sini. Okey. Okey, tak apalah. Yang ni kalau menang 3-3 dapat. Okey, right. Syarifah, Puan Syarifah. Tak
Itulah lah. Okey, kita rancang macam mana kita laksanakan kuis kita dalam masa 10 minit ni. Okey, dan saya akan baca satu soalan. Soalannya dalam ABC saja dan juga betul ataupun salah je. Mudah sahaja. Dan saya akan panggil nama dalam kumpulan itu menjawab soalan. Bermakna setiap kumpulan, ahli kumpulan berpeluang untuk menjawab satu soalan. Dan soalan tu boleh dibincang sama ahli kumpulan lah. Kan? So kita akan bermula dengan soalan yang pertama. Soalan yang pertama, dalam akta, sebelum pada tu, soalan ni semua berdasarkan kepada slide yang dibentang oleh dua presenter kita tadi. Okay, tak ada ambil yang lain. Okay. Ini sebagai nak refresh balik memori kita, okay, supaya kita dapat lebih memahami dia. Okay, mengikut akta kualiti alam sekeliling 1974, dia memberitahu tiada siapa pun boleh membenarkan atau menyebabkan pembakaran terbuka di mana-mana premis. Option jawapannya adalah pertama betul ataupun salah. Saya ulang balik soalannya. Akta kualiti alam sekitar, dia ada memberitahu tidak ada seorang pun boleh membenarkan atau menyebabkan kebakaran terbuka di mana-mana premis. Betul atau salah? So kita bermula dengan grup Encik Roslan. Ada wakil ke? Jawapannya betul. Okey. Alright. Grup Ustaz Azwan tak ada? Ada? Betul juga? Betul ke salah? Dalam akta mengatakan tidak dibenarkan mana-mana individu ataupun premis membuat pembakaran terbuka. Dua macam soalannya. Jawapannya betul atau salah? Betul. Okey, betul. Alright. Dan grup Puan Rosila, betul ataupun salah? Betul juga. Okey, alright. Dan grup Puan Nur Azura, betul juga. Dan tak sekali grup Puan Normah, sama je. Okey, betul juga. Alright. Okay, alright. Good. Okay. Kedua, ini lebih mencabar. Adalah dibenarkan pembakaran bangkai binatang, burung dan bahan yang dijangkiti menurut Undang-Undang Malaysia. Betul atau salah? Boleh bakar bangkai binatang, burung, bahan yang dijangkiti penyakit mengikut Undang-Undang Malaysia. Betul atau salah? Boleh bakar bangkai binatang yang berpenyakit. Kita boleh bakar dia, musnahkan dia mengikut Undang-Undang Malaysia. Betul atau salah? Okey, kita pergi pada pertama, grup Encik Abu Ubaidah. Ada tak? Tak ada. Okey, kepada Tuan Haji Samsuri. Ada? Wakil jawapannya. Betul. Pembakaran terbuka barang sembahyang, B. Pembakaran plastik sampah, C. Pembakaran perabot terbakar, D. Pembakaran padi. Yang mana satu betul? Mengikut kes Tengku Norela yang dalam setiap ada ceramah tadi, dia berjaya menang sama kata jiran dia disebabkan oleh A. Jiran dia melakukan pembakaran barang sembahyang, B.
Tapi jirannya melakukan pembakaran plastik sampah plastik, dan si jirannya melakukan pembakaran perabot secara terbuka, dan si jirannya melakukan pembakaran padi. Yang mana satu dia padi, B, C dan D. Okey. Saya pun takjub juga sebenarnya kawan-kawan saya dengan peserta ni. Ya, semuanya betul. Mungkin berkat daripada bila kita sembur dengan bahawa macam tu dia melecur. Tapi taruhnya tu kalau botolnya besar ini, kita taruh 2 titik aja. Jangan lebih pada itu. Terima kasih kepada kita. Pandailah makcik. Bagi tepuk tangan makcik. Ini makcik kat rumah, makcik tanam limau purut, limau nipis, limau kasturi, pokok mangga, apa semua. Memang buat macam tu aja. Sebenarnya doktor, penduduk cukup happy dengan program ini. Ya. Jadi alhamdulillah boleh buat lagi lah. Ya. Memang terbaik lah. Biasanya dia makan macam ini. Ya, betul. Dia tanya boleh buat ular. Kerana ada sebenarnya dia punya bau dia. Sebab betul dia ada bau. Awet muda cik. Tapi daun kari tu pun kenapa ulat pun suka, dia tu pun bau. Ya, sebab ada setengah serangga ni dia suka pada benda yang tarik bau. Macam kita lah, kita kena ada benda kita menarik kan. Bau, rasa dia. Tapi saya kalau tanam pokok macam pokok kelapa, pokok mangga, saya kalau nak baja macam ini, nak gemuk apa, semut apa, saya bagi makcik taruh garam kasar. Garam kasar tu ini pokok jauh sikit. Terima kasih bagi tip dia yang macam tu kan. Jadi semut pun tak suka. Kerana kata ada bau, kalau tak bau nanti ada COVID. Oh betul juga. Dia nak rebus, nak minum. Selamat. Biasanya pokok ni memang kalau di taman dia punya Okey, alhamdulillah kita dah sampai kepada penghujungnya. Cuaca pun dah makin terik dan kita akan conclude kita punya aktiviti pada pagi ini dengan simbolik penyerahan pokok kepada setiap wakil grup. Satu wakil harap volunteer untuk menerima sumbangan daripada free satu pokok untuk ditanam kemudian hari pada tempat yang ditentukan sesuai pilihan wakil. Okey, kita mulakan dengan wakil grup Encik Alif, kalau ada wakil, dan kita persilakan Puan Hajah YB kita. Dia nak serahkan kat sini ambil gambar kat sini. Nampak apa? Oh kat situ saja cerita. Puan Hajah. Okey, dipersilakan wakil daripada grup Encik Alif. Ada wakil. Okey, silakan di sini. Wakil. Wakil Encik Alif ataupun Azizi ataupun Yahya mendapat wakil langsung. Ataupun wakil boleh. Wakil.
dan berarti ucapkan kepada YB atas kesedia masa dan juga menyampaikan hati kepada Video. seterusnya kita jemput wakil daripada grup Encik Anwar Maknawi. Kalau tak ada boleh volunteer. Yang ada tak? Okey. Kita persilakan Dr. Eva untuk menyerahkan simbolik, menggunakan simbolik acara kita pada pagi ini. Alhamdulillah, terima kasih Eva. Dan wakil guru Ustaz Muhammad Nur, kalau ada wakil volunteer please. Bamin boleh kok. Ustaz. Terima kasih Dr. Eva. Dan seterusnya kita teruskan lagi grup wakil mohon Wan Sitina ataupun teman-teman yang lain. Dan seterusnya grup Wan Sania. Dan yang terakhir tadi ialah grup Puan Hajah Noraini. Kita memastikan kalau tak. Okey, terima kasih. Okey, dengan itu alhamdulillah sempurnanya majlis kita pada pagi ini. Ribuan terima kasih ucapkan kepada peserta dan juga